وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan tafsir juzuk 30 iaitu tafsir Hamka, dan insya-Allah hari ini kita nak mula dengan ayat yang ke-17 daripada surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Ni ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat. Allah Azza wa Jal menggambarkan kepada kita apa yang akan berlaku apabila saat kehancuran dunia ini bermula. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ia merupakan hari di mana tidak ada turn back. Kita kalau dalam dunia ni ada benda yang kita dah mula, tiba-tiba kita tak suka. Tiba-tiba kita rasa macam tak sesuai. Kita boleh patah balik. Kita boleh patah balik, kita boleh tinggalkan dia. Tetapi apabila berlakunya hari kiamat, apabila berlakunya saat kehancuran dunia, maka pada waktu tu there is no turning back point. Tidak ada lagi kita panggil titik untuk patah balik, untuk patah semula, untuk kembali semula kepada kehidupan asal tu dah tak ada peluang dah. Dan kehancuran ini berlaku sangat dahsyat, sehingga kan kalau tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala tengok dalam suratul Hajj, saya tunjukkan di sini supaya kita sama-sama tengok sekejap. Dalam suratul Hajj, Allah Azza wa Jal menggambarkan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya peristiwa saat kehancuran dunia ini. Apabila berlakunya kehancuran, maka pada waktu tu kita akan merasa sangat takut. Ya, okey. Sekejap Ini di ayat ya. Surah Al-Hajj ayat pertama dan ayat kedua. Ya ayyuhan nas, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim. Kerana goncangan yang akan berlaku saat kiamat itu merupakan satu perkara yang sangat besar, kata Allah. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tuhan kata pada hari itu kamu melihat setiap daripada ibu yang menyusukan anak, setiap daripada perempuan yang sedang menyusukan anak, mula melupakan anak dia. Tuan-tuan, kita tahulah bagaimana kasihnya ibu kepada anak. Kan? Kadang-kadang kalau dalam dunia ni kita tengok mak punya sayang ke anak, mak tak makan tak apa, yang penting anak boleh makan. Kan? Mak tak beli baju tak apa, yang penting anak boleh pakai. Begitu hebatnya kasih sayang mak pada anak dia ni, dia mendahulukan anak dia setiap masa. Dia mendahulukan anak dia setiap masa. Ya, kalau nyamuk gigit anak tu, mak gigit balik nyamuk tu, punya geram dia. Kan? Tapi bila berlaku saat kegoncangan hari kiamat, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita, perempuan yang menyusukan, ya, dia terlupa. Dia terlupa apa yang disusukan.
wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan setiap daripada orang yang mengandung, setiap daripada orang yang mengandung akan keguguran ataupun akan bersalin terus. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat menakutkan. Orang yang mengandung bila berlaku goncangan hari kiamat, terus kata Syekh pengarang kitab Tafsir Muyassar ni, dia kata wa tusqitul hamil hamlaha minar ru'b. Orang yang mengandung ni tiba-tiba keguguran kandungan dia disebabkan takut. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia itu mabuk. Wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Kamu melihat manusia mabuk, tetapi sebenarnya mereka bukan mabuk yang sebenar. Mereka bukan mabuk sebab minum arak. Mereka hilang akal, hilang pertimbangan sebab kegoncangan itu sangat dahsyat, sebab kesakitan akibat azab Allah Azza wa Jalla bila berlaku, maka keadaan itu menjadikan mereka hilang akal. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berlaku pada hari kiamat. Inilah yang Allah Taala bagi tahu kat kita. Jadi ini pentingnya untuk kita melihat Al-Quran. Ni bagusnya orang-orang Islam ni ada Al-Quran sebagai satu kitab yang menceritakan kepada kita tentang sejarah silam. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang benda yang telah berlaku untuk kita ambil pengajaran. Jika perkara buruk, Allah Ta'ala ceritakan apa yang berlaku kepada kaum Samud, apa yang berlaku kepada kaum Fir'aun, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, supaya kita ambil pengajaran dan tidak mengulanginya. Kita ingat sejarah ni, sebab orang kata bangsa yang berjaya ialah bangsa yang sentiasa mengambil pengajaran daripada sejarah silamnya. Maka orang Islam kalau nak berjaya, kena tengok sejarah umat terdahulu dan jangan ulangi kesilapan yang mereka pernah buat. Jangan ulang kesilapan yang menyebabkan mereka binasa. Maka Al-Quran memberikan panduan kepada kita supaya kita hidup berada dalam keadaan mengingati sejarah lampau. Belajar daripada sejarah dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah yang akan datang. Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah yang akan datang supaya kita ni dapat menjadikan ia sebagai satu amaran dan ancaman. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kita bagaimana orang-orang yang apabila masuk ke dalam neraka, mereka mula nak kembali ke dalam dunia ni. Bila tengok aja neraka, nak kembali dalam dunia. Tak mau dah. Tak mau dah untuk jahat-jahat lagi. Dia kata kalau kami kembali, kami akan buat betul-betul. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan apabila kamu melihat mereka, kamu melihat orang-orang yang jahat itu berada di neraka, ya laitana, mereka kata, alangkah baiknya kalau kami ni dikembalikan. Alangkah baiknya kalau kami ni dikembalikan ke dalam dunia. Ya. Kemudian mereka kata, nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Kami dikembalikan, dan dalam masa yang sama, waktu kami dikembalikan tu pastinya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Jadi dia kata kepada Tuhan, alangkah baiknya wahai Tuhan kalau kami ini dikembalikan ke dunia dalam keadaan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Sebab apa cakap macam tu? Cakap macam tu sebab dah tengok neraka.
Cakap macam tu sebab dah tengok azab di depan. Cakap macam tu bila dah tengok begitu dahsyatnya azab yang mereka bakal terima. Sebab tu mereka minta untuk kembali ke dunia. Minta kepada Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, Allah Taala kata, bila orang-orang jahat ni, ya, bila orang-orang jahat ni dah mula tengok neraka tu macam mana, dah mula tengok macam mana azab tu, mereka kembali kepada nak kembali kepada dunia. Dia kata apa? Farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami ke dunia supaya kami ni boleh beramal dengan amalan yang saleh. Allah Ta'ala bagi tahu, bukan hanya sekadar minta untuk kembali ke dunia, mereka tundukkan kepala mereka, sedangkan dalam dunia mereka adalah orang yang takabur. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan apabila kamu melihat tiba-tiba orang-orang yang jahat itu menundukkan kepala mereka. Sebab apa tunduk kepala? Sebab malu, sebab rasa hina. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami telah melihat apa yang kau sebutkan kepada kami dalam dunia itu betul. Wa sami'na. Dan kami telah dengar benda-benda yang berkaitan dengan azab ini. Farji'na na'mal salihah. Kami dah dengar dah. Kami dah taat dah sekarang. Farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami dalam dunia supaya kami boleh beramal saleh. Inna muqinun, kerana sekarang ini kami telah pun yakin, kami telah pun beriman. Jadi orang yang berpegang dengan panduan Al-Quran, ya, orang yang berpegang dengan panduan Al-Quran, dia baca benda ni. Dia tahu dah kisah-kisah yang akan datang supaya dia boleh ambil sebagai pengajaran, supaya dia boleh ambil sebagai panduan. Ini pentingnya orang yang berdamping dengan Al-Quran, tuan-tuan. Dia tidak akan rugi, dia tidak akan sesat, dia tidak akan terbiar. Dia tahu benda yang telah berlaku untuk ambil pengajaran. Dia tahu benda yang akan berlaku untuk diambil sebagai panduan dan peringatan. Jadi kita nak tengok tentang ayat Quran ni. Allah Subhanahu wa taala kata hamka hari keputusan, Yaumal Fasl, hari keputusan. Ya. Dalam ayat yang ke-6 sehingga ayat 16 dihuraikan oleh Tuhan nikmatnya atas manusia dalam alam yang ada di kelilingnya. Bahawasanya hidup manusia dalam alam ini tidaklah dibiarkan terlantar. Sejak dari terhamparnya bumi, terpancangnya gunung-gunung, kejadian manusia itu berpasang-pasangan. Nyenyak tidur, gelap malam, terang siang, 7 langit dan pancaran pelita agung sang surya dan lebatnya hujan, semua itu adalah nikmat bagi manusia selama hidup di dunia ini, yang kalau manusia sedar akan dirinya, akan tahulah dia betapa besarnya nikmat itu sehingga dia dapat hidup nyaman di permukaan bumi ini. Jadi kalau dia tahu benda ni, nikmat yang Tuhan bagi ni banyak sebenarnya. Kita boleh makan sedap, kita boleh hidup selesa, kita boleh tidur nyenyak. Ini semua adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Boleh tersenyum, boleh rasa orang buat lawak nak ketawa, itu semua adalah nikmat daripada Allah. Dan bahawa hidup manusia berkait dengan alam sekelilingnya. Tetapi jangan lupa, yang awal mesti ada akhirnya. Bumi itu tidak akan sentiasa demikian sahaja. Akhirnya ia pasti hancur. Kerana, pasal apa hancur? Kerana bumi ini pun makhluk. Bumi ini bukan Tuhan. Bila makhluk, ada mula, ada akhir. Ya. Dan yang sudah terang terlebih dahulu meninggalkan bumi ini ialah manusia sendiri. Ya. Kalau ajal manusia telah ditentukan, ajal bumi pun telah ditentukan pula. Kalau ajalnya datang, satu apa pun tidak ada yang sanggup bertahan.
Jadi Dr. Hamka kata, Profesor Hamka kata, bumi ni macam manusia lah juga. Kalau manusia tu Allah Ta'ala dah takdirkan dia akan mati satu hari nanti, hancur badan dia satu hari nanti, maka begitu jugalah bumi yang Allah Ta'ala tetapkan. Dia akan hancur satu hari nanti. Kemudian, dia huraikan ayat. Inna yaumal fasli kana miqata, kata Allah. Sesungguhnya, hari keputusan adalah satu waktu yang telah ditetapkan waktunya. Allah Azza wa Jal menetapkan waktu. Allah Azza wa Jal meletakkan tempoh tertentu untuk bumi ini hancur. Hari keputusan itu ialah hari kiamat. Dan waktunya telah ditentukan dalam ketentuan Allah. Siapa yang tahu bila berlakunya hari kiamat? Hanya Allah Azza wa Jal. Nabi tahu tak hari kiamat bila? Nabi pun tak tahu. Sebab buktinya dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya tentang bila akan berlakunya kiamat oleh Jibril. Ini semua hadis yang kita tahu. Semua kita tahu hadis ni. Iaitu hadis yang sangat masyhur, hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Kan Jibril datang kepada Nabi SAW. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Faqala sadaqta. Qulna fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Thumma qala akhbirni 'anil iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal qadri syarrihi wa khairihi. Khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Al-ihsan an ta'budallahi ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya Muhammad akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Atau kama qala hadis, riwayat hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, yang mana hadis ini merupakan hadis yang kedua dalam susunan hadis 40. Kalau siapa-siapa baca kitab hadis 40, dia akan dapat tahulah hadis ni memang ada, dan hadis ni sangat-sangat masyhur, iaitu hadis Islam, iman dan ihsan. Jibril datang kepada Nabi SAW, duduk depan Nabi, lagakan lutut dengan lutut dia dengan lutut Nabi, letakkan tangan dia di atas paha Nabi. Lepas tu dia kata, wahai Muhammad, beritahu saya tentang Islam. Nabi pun bagi tahulah tentang rukun Islam. Rukun Islam syahadah, rukun Islam salat, rukun Islam puasa, rukun Islam buat haji. Jadi rukun Islam bayar zakat. Dan dia kata sadaqta, dia kata betul. Umar kata kami terkejut dengan dia ni. Kami rasa pelik dengan dia ni. Dia tanya Nabi, lepas tu dia kata betul. Macam dia ni lagi pandai daripada Nabi, macam dia nak uji Nabi, sebab dia orang tak tahu yang tu adalah Jibril. Lepas tu dia tanya, beritahu aku pula tentang iman. Nabi kata iman ini, ya, engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada kitab, engkau percaya kepada malaikat, engkau percaya kepada Nabi, engkau percaya pada hari kiamat, engkau percaya kepada kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk itu semua datangnya daripada Allah, maka engkau dikira sebagai beriman. Dia kata betul. Bagi tahu aku tentang ihsan. Ihsan ni Nabi kata, engkau sembah Allah, engkau buat ibadat seolah-olah kau nampak Allah Ta'ala. Dan kalau engkau tak nampak Allah, ketahuilah Allah sedang melihat engkau. Lepas tu dia kata,
bagi tahu aku tentang as-sa'ah. Bagi tahu aku tentang bila kiamat. Apa kata Nabi? Ni saya nak cerita ni. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Kalau yang bertanya itu tak tahu, yang ditanya ni pun taklah lebih tahu. Memang tak tahulah. Ini bukti yang menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun tidak tahu bila akan berlakunya kiamat. Cuma Jibril tanya, Jibril kata, fa akhbirni an amaratiha. Tolong bagi tahu aku tentang tanda hampirnya kiamat. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita kat kita. Yang dipanggil sebagai hadisul fitan ataupun hadisu asyratis saah. Hadis yang berkaitan dengan petanda-petanda kiamat yang menunjukkan tentang hampirnya kiamat akan berlaku. So dalam banyak hadis lah, dalam hadis ni pun Nabi sebut bila Jibril tanya sikit tentang bagi tahu saya tentang tanda kiamat. Bila tanda berlakunya kiamat, tanda dekatnya kiamat nak datang, maka Nabi SAW pun menjawab, apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Apabila seorang ibu dah mula lahirkan tuan, maka itu berlakunya hari kiamat. Itu yang pertama. Ada macam-macam tafsiran lah. Ada yang kata ibu yang melahirkan tuan ni adalah hamba yang melahirkan anak tuan dia. Kerana di akhir zaman nanti banyak berlaku peperangan, akan ada tawanan. Ada juga yang mengatakan ibu melahirkan tuan ni ialah bahasa metafora yang bermaksud sesuatu zaman di mana berlaku banyaknya penderhakaan. Jadi bila ibu melahirkan anak, dia seolah-olah melahirkan tuan dia kerana anak dia memperhambakan dirinya. Ini sebahagian ulama cenderung dengan tafsiran ni. Tapi tak apalah, saya tak nak panjangkan itu sebab kita bukan nak bincangnya tu. Cuma Nabi kata, dan apabila kamu melihat orang-orang yang miskin, orang yang tidak berpakaian lengkap, orang yang tak pakai kasut, tiba-tiba berlumba-lumba ingin meninggikan bangunan. Ini di antara tanda kiamat. Jadi kalau kita tengok hari ni, tengoklah kat Dubai, tengok dekat Abu Dhabi, tengok dekat Riyadh, tengok bagaimana berlumbanya golongan yang dulunya adalah pengembala kambing, yang dulunya adalah orang miskin, yang dulunya adalah orang yang tak berkasut. Tiba-tiba hari ini Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka kekayaan. Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka kesenangan sehingga mereka tak miskin lagi, dah boleh pakai kasut, dah boleh pakai pakaian yang indah, dah boleh pakai pakaian yang cantik, dan hari ini mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari kiamat ni hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu bila dia akan berlaku. Nabi Muhammad pun tak tahu bila akan berlaku, cuma Nabi menceritakan tentang tanda supaya kita bersedia. Nabi SAW bagi tahu tentang tanda supaya kita boleh berhati-hati. Dan bila muncul je tanda seperti mana yang Nabi sebut, kita boleh ambil sebagai satu pengajaran, okey, benda ni dah muncul, so kita kena get ready. Tapi bukanlah bermakna tanda kiamat ni untuk kita berserah diri tak ada buat apa-apa. Sebab ada orang kadang-kadang bila baca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menceritakan tentang kiamat, dia akan kata, alah, benda ni tak boleh buat apalah, memang dah ditentukan begitu. Ni tak betul juga. Kita dalam hadis Nabi SAW sebut, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma illa an tazra'a illa ay yazra'aha falyazra'ha atau kama qala. Apabila berlakunya kiamat, apabila kiamat nak berlaku dan di tangan salah seorang daripada kamu ni ada fasilah, ada pokok yang nak ditanam, dan jika dia mampu untuk menanamnya sebelum kiamat muncul, maka tanam dulu. Nabi kata, punyalah Nabi suruh kita berusaha selagi mana ni nak kiamat dah ni, nampak dunia nak hancur dah, tapi kalau Nabi kata kalau sempat tanam dulu, menunjukkan kita ni kena usaha sampai ke penghujung. Usaha disuruh kepada kita, tapi hasil
Allah Ta'ala tidak tanya kita lah. Dia tengok kita usaha ke tak. Sebab itu dalam hadis Nabi ada sebutkan ada Nabi yang ada seorang pengikut, ada Nabi yang dua orang pengikut, ada Nabi yang tak ada pengikut pun. Adakah salah Nabi? Tak, Nabi dah buat. Tapi orang tak mau ikut dia. Sama macam kita lah hari ni. Kan? Kita dah bagi nasihat dah. Kita dah ajak orang kembali kepada sunnah dah. Kita dah suruh orang kata, kita dah ajak, kita dah kempen. Ni benda ni bagus, benda ni bagus. Tapi dia tak nak ikut. Apa kita boleh buat? Melainkan kita kena sebutlah, aku dah tolong ajak. Kan? Aku dah tolong kempen, tapi orang tak mau ikut. Kan? Bukan kata kita baik tak, kita usaha supaya kita menjadi orang baik, kita sama-sama menjadi orang baik. Maka sebab itu, ya, hari keputusan ini merupakan hari yang telah ditentukan. Sebab itu dia kata, tetapi jangan lupa yang awal mesti ada akhirnya. Bumi itu tidak akan senantiasa demikian sahaja. Akhirnya ia pasti hancur. Dan yang sudah terang terlebih dahulu berjalan meninggalkan bumi ini ialah manusia sendiri. Kalau ajal manusia telah ditentukan, ajal bumi pun telah ditentukan pula. Kalau ajalnya datang, satu apa pun tidak ada yang sanggup untuk bertahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan itu, hari pemutus adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Ini ayat nombor 17 surah An-Naba. Hari keputusan itu adalah hari kiamat. Dan waktunya telah ditentukan dalam ketentuan Allah. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Dan tidak pula ada yang mengetahui bila hal itu akan terjadi selain hanyalah Allah Azza wa Jalla semata-mata. Hanya Allah je yang tahu, seperti mana yang telah saya huraikan tadi. Nabi pun tak tahu. Kenapa Nabi tak tahu? Allah Ta'ala nak buktikan bahawasanya yang mengetahui perkara yang gaib ni secara keseluruhannya hanyalah Allah semata-mata. Tak ada siapa pun yang tahu. Okey? Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis-sur ni sebahagian ayat 18. Yauma yunfakhu fis-sur. Bila hari kiamat tu berlaku, pada hari itulah akan ditiupkan seruling sangkakala ataupun serunai sangkakala. Siapa yang tiup? Itulah Israfil yang kita belajar masa sekolah dulu. Israfil. Israfil akan tiup seruling. Yang mana seruling ni bila ditiup, berlakulah permulaan kiamat. Bertemulah beberapa ayat Quran tentang serunai sangkakala atau trompet atau nafiri atau apa yang dinamai tetuang yang bila ditiup akan kedengaran melengking keras suaranya. Bila tiup tu dengar suara yang sangat kuat. Serunai itulah pemberitahuan bahawa hari keputusan itu sudah mulai datang. Cuma ulama berbeza pendapat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ulama beza pendapat. Berapa kali tiupan sangkakala ni? Ada yang mengatakan 2 kali. Sekali tiup, mati semua. Sekali tiup, bangkit semua. Ini sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata 3 kali. Sekali tiup, bagi manusia rasa takut, terkejut. Sekali lagi tiup, manusia mati. Dan sekali lagi tiup, manusia bangkit untuk pergi ke padang mahsyar. Di antara 3 tiupan, berapa tahun? Ada riwayat kata 40. 40 apa? Dalam hadis ditanya, adakah 40 tu 40 hari? Dia kata tak. Adakah 40 tu 40 bulan? Dia kata tak. Adakah 40 tahun? Dia kata tak. Tetapi kebanyakan ulama seperti Al-Alusi, dia mengatakan 40 tu adalah 40 tahun. So itu dia punya tempoh di antara satu tiupan dengan satu tiupan yang lain. Baik. Bila ditiup aja, fatatuna afwaja. Mereka datang, manusia datang dalam keadaan berduyun-duyun. Maksudnya yang ni tiupan yang terakhir lah ni. Tiup sekali, manusia terkejut. Terkejut bunyi apa tu? Tiup lagi sekali, manusia mati. Dan tiup sekali lagi, manusia bangkit. Ya? Dengan demikian, jelaslah bahawa tiupan serunai pertama itu
adalah panggilan untuk berkumpul. Sehingga datanglah manusia berduyun-duyun, rombongan demi rombongan. Tentang tiupan serunai sangkakala itu, Syekh Muhammad Abduh menulis, tiupan dalam tafsirnya, tiupan pada serunai tersebut adalah satu ibarat bagaimana Allah membangunkan manusia daripada mautnya. Ini tiupan yang terakhir lah ni, tiupan yang ketiga. Di hari kiamat itu kelak, bila tiup yang terakhir, bangkit semua. Kemudian yang dapat diambil perumpamaan yang cepat ialah tiupan bunyi trompet, sebagaimana tersebut dalam ayat 68 surah 39 Az-Zumar. Demi mendengar bunyi trompet itu, mereka pun bangunlah, lalu memandang ke sana dan kemari dalam kehidupan yang baru. Dan kita pun wajiblah percaya bahawa meniup serunai itu memang akan kejadian. Maksud memang betul-betul akan terjadi. Dengan tidak perlu kita kaji bagaimana cara ditiup, bagaimana cara penghembusan atau peniupan itu dan apa barangnya. Ni benda gaib. Dia kata macam mana nak tiup semua orang boleh dengar ni ustaz? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu. Dan apabila ditiup aja, sangkakala yang terakhir tu, manusia akan bangkit daripada kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maksudnya apabila ditiup aja pada sangkakala itu, tiba-tiba mereka ini semua keluar daripada tempat mereka bersemadi, keluar daripada kubur-kubur mereka dan mereka pergi kepada Tuhan. Ya. Roh mereka akan dikembalikan ke jasad, terus mereka keluar dan menuju kepada Tuhan. Sambil mereka kata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Dia kata, alangkah binasanya kami. Alangkah binasanya kami. Siapa pula yang keluarkan kami ni daripada tempat tidur kami? Siapa pula yang keluarkan kami? Maksudnya mereka tahu dah, mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah Azza wa Jal, akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tahu amalan mereka pada masa itu tak banyak. Fatatuna afwaja. Bila ditiup, mereka datang berduyun-duyun pergi berjumpa dengan Tuhan. Baik. Datanglah manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong ke tempat berkumpul yang dinamai mahsyar itu. Tempat memperhitungkan amal dan usaha semasa hidup. Keadaan pada waktu peniupan serunai sangkakala itu sudah lain. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit itu dibuka. Tiba-tiba dekat langit tu ada beberapa pintu. Maksud langit dah jadi hancur, langit dah jadi terbocor. Ada pintu-pintu di langit tu. Dalam keadaan ilmu manusia yang seperti sekarang ini, belumlah kita dapat mengetahui bagaimana keadaan langit yang akan terbuka. Ini benda gaib. Tuhan kata akan ada pintu-pintu yang akan dibuka bila ditiupkan sangkakala tu nanti. Sebab yang kita lihat pada langit pada malam hari hanyalah bintang-bintang yang berserak-serak berjuta-juta banyaknya. Kita tak tahu. Yang kita nampak bila tengok langit pada waktu malam, nampak bintang banyak. Jutaan bintang ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata akan ada pintu-pintu muncul. Macam mana? Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Allah Ta'ala dia yang mengetahui kebenarannya. Kita tak tahu. Tapi kita beriman. Kerana ini adalah ayat Al-Quran. Yang kita tahu, langit yang kadang-kadang kita namai sebagai ruang angkasa itu amat luas atau tinggi. Tidak ada batasnya. Luas sangat semesta kita ni. Galaksi kita ni pun kita tak habis explore lagi. Usah kata galaksi. Sistem suria kita ni pun. Kan, sistem solar kita ni pun. Dengan planet-planet utariknya, dengan planet marihnya, dengan planet Plutonya. Pluto tu pun sampai sekarang ulama beza. Ulama astronomi beza. Dia planet ke bukan? Kita tak habis explore lagi ya. Baik. Kononnya bila manusia berangkat dari titik tempat tegaknya sekarang ini, misalnya di rumah saya di Kebayoran, itu rumah Hamka, lalu berangkat secepat cahaya mengedari kolong langit ini,
12 juta tahun baru sampai kembali ke tempat tegak semula tadi. Okey, itu dia punya teori lah. Dia kata kalau bergerak sepantas cahaya 12 juta tahun baru nak kembali balik ke tempat dia. Okey. Apakah ini yang dinamai langit pertama? Dan apakah ini yang akan terbuka lalu terjadi beberapa pintu? Ataukah bintang-bintang yang banyak itu gugur dan terkisar dari tempat jalannya semula sehingga langit ketirisan atau bolong? Maksudnya bila bintang jatuh, tempat bintang tu akan jadi bolong, akan jadi berlubang. Adakah itu maksudnya? Sehingga hilanglah daya tarik yang menimbulkan keseimbangan dalam perjalanan alam ini, lalu semua jadi kucar-kacir dan hancur luluh. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Tapi Tuhan kata akan ada pintu-pintu. Pintu-pintu yang akan berlaku apabila ditiupkan sangkakala. Yang sudah terang, kalau langit sudah dibuka dan beberapa pintu sudah terjadi, maka perjalanan falak sudah berubah sama sekali, dan tentu itulah yang bernama permulaan kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan akan dihapuskan gunung, maka jadilah dia sarab. Sarab ni bayang. Gunung pun terangkat disebabkan kekuatan goncangan yang berlaku pada hari kiamat ni. Sebab tu saya sebut tadi tu, awal tadi saya sebut, orang yang menyusukan anak boleh lupa anak, orang yang mengandung boleh keguguran, boleh beranak terus. Sebab apa? Sebab ketakutan yang teramat, goncangan yang berlaku begitu kuat sehingga gunung pun terangkat, gunung pun hancur, yang tinggal cuma bayang-bayang. Tadi pada ayat yang ketujuh sudah dijelaskan bahawa gunung-gunung itu dijadikan oleh Allah sebagai pasak bumi. Allah Ta'ala dah ceritakan di awal tadi. Ya? Di awal-awal surah ni Allah Ta'ala bagi tahu dah. Jibal merupakan autad. Jibal merupakan pasak. Pasak bagi bumi yang menstabilkan keadaan bumi, atau tiang-tiang peneguh, pemantap, sehingga manusia dapat hidup dengan tenteram. Tidak diganggu oleh angin yang terlalu kuat, tidak diganggu oleh air yang begitu kuat mengalir, maka bukit akan menjadi pemancang. Bukit akan menjadi pemantap peneguh. Kalau gunung-gunung tidak ada, bahaya besarlah yang akan menimpa. Okey, itu pertama. Manusia tidak akan dapat hidup di muka bumi lagi. Sebab bukit dah tak ada. Sebab tidak ada lagi yang akan mendinding angin berhembus keras. Ingat sajalah betapa kerasnya angin laut ketika kita berlayar. Dekat laut, tengah-tengah laut, tak ada gunung. Kalau ada pun gunung di bawah laut, di dasar laut. Tapi tengah-tengah laut tu luas seluas-luasnya tak ada gunung. Yang ada gunung ni kat pulau je. Jadi kalau tak ada gunung kat laut, tengok macam mana angin laut berhembus. Bila berlaku ribut, tak ada gunung yang dapat tahan. Ya. Maka sebab itu, bila gunung tak ada kat muka dunia, manusia tak boleh hidup. Kerana angin tu sangat-sangat deras. Sebab dia kata, ingat sajalah betapa kerasnya angin di laut ketika kita berlayar. Sebab tidak ada yang menghambat angin itu. Dan gunung-gunung di tanah yang subur dapat menahan erosi, dapat menahan hakisan, iaitu mengalirnya bunga tanah di bawah hujan sehingga tanah menjadi kering. Jadi bila ada tu orang kata tempat tahan hujan tu, bukit, ya, dia menghalang berlakunya hakisan tanah. Kerana apa? Kerana bukit-bukit ni tugas dia menahan sedikit air dan memperlahankan kitaran air yang turun waktu hujan, turun ke tanah yang rendah. Maka diterangkanlah dalam ayat ke-20 ini bahawasanya setelah serunai sangkakala itu ditiup, gunung-gunung pun menjadi hapus. Lantaran itu, maka muka bumi menjadi rata, tidak bergunung lagi. Sudah pasti manusia tidak akan dapat hidup lagi di muka bumi yang tidak bergunung. Yang ada hanyalah padang belantara belaka, angin begitu kuat, gegaran begitu kuat, tak boleh hidup manusia dalam bumi ini lagi. Yang kelihatan oleh mata tidak bergunung lagi. Melainkan sarab yang disebut orang dalam bahasa asing fata morgana, iaitu bayang-bayang macam ada tapi tak ada. Iaitu bayang-bayang dari panas yang sangat teriknya menyerupai air yang sedang tergenang dan sangat jernih. Kita bila kita berdiri tengah-tengah panas, kita nampak di ujung sana macam ada air.
Tapi sebenarnya itu bukan air, itu bayang-bayang sahaja, haba. Ya, sehingga apabila kita haus, kita menyangka sesampai kita di tempat itu kita akan bertemu air. Padahal setelah datang ke sana, setitik air pun tidak akan ditemui. Itulah sarap, itulah bayang, dan itulah yang telah diumpamakan oleh Allah atas orang-orang yang haus akan kebahagiaan jiwa, padahal tidak menurut tuntutan yang diberikan Allah. Berjalan tengah kehausan di padang pasir sebagai tersebut dalam surah 24 ayat 39 dalam surah An-Nur. Baik. Maka pada waktu itu langit tempat bernaung telah tembus dan berlubang-lubang menjadi banyak pintu. Gunung tempat berlindung dari dahsyatnya angin telah rata dengan tanah, sehingga pengharapan sudah menjadi fata morgana belaka. Disangka air, rupanya hanya pasir. Disangka air, rupanya hanyalah haba. Ini berlaku saat kehancuran, kemudian apabila berlakunya perhitungan amal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Ini Allah Ta'ala cerita pula keadaan setelah berlakunya kehancuran dunia, berlakunya perhitungan amal. Setelah berlakunya perhitungan amal, akan ada manusia ni yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal akan masuk ke dalam nerakanya. Akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Sebab itu kata Hamka pada ayat 17 sampai 20 diterangkan permulaan atau sebagai pendahuluan daripada hari kiamat, saat kehancuran akhirat, kiamat. Hari kiamat artinya hari berbangkit, dinamai juga hari keputusan, kerana pada waktu itulah Allah memutuskan perkara tiap-tiap makhluk yang baik dan yang buruk. Maka mulai ayat 21 sampai 30 diterangkan akibat yang akan diterima oleh hamba Allah yang derhaka. Ayat ni daripada 21 sampai 30 Allah Ta'ala terangkan balasan yang bakal diterima oleh manusia-manusia yang jahat, oleh manusia-manusia yang kafir, yang kufur terhadap Tuhan dia di dalam dunia ini. Allah Ta'ala kata, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka Jahannam itu telah tersedia, dah siap menjadi pengawal, menjadi pengawas kepada manusia-manusia akan masuk kepada dia, atau selalu menunggu dan memperlihatkan orang-orang yang kufur yang akan dilemparkan ke dalamnya. Jahannam duk tengok aja keadaan manusia yang nak masuk ke dalam dia. Lalu pada ayat selanjutnya diterangkan lebih tegas siapa yang akan masuk. Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang akan masuk? Littaghina ma'aba, iaitu orang-orang yang melampau. Taghin, orang yang melampaui batas. Siapa dia? Orang yang derhaka. Sama ada derhaka itu, derhaka pada iman sehingga menjadi kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Ataupun orang yang membuat dosa sedangkan dia beriman, iaitu orang yang derhaka kepada arahan Allah dari sudut hukum dan hakam. Maka dia ni akan masuk ke dalam neraka apabila amalan jahatnya lebih banyak daripada amalan baiknya. Taghin kita ertikan saja secara ringkas dengan orang-orang yang derhaka. Meskipun isi makna mungkin lebih jauh daripada itu. Sebab kata taghin adalah satu sumber, kata terbitan daripada perkataan taghut yang bermaksud orang atau barang yang dipuja-puja atau diagung-agung sehingga kerana itu dia sombong dan berlaku sesuka hati. Maksudnya perkataan taghut tu sesuatu yang dipuja. Sebab itu taghut, orang Arab ni kadang-kadang dia panggil taghut tu termasuk dalam berhala pun dipanggil taghut juga. Kenapa taghut tu dipanggil taghut? Berhala tu dipanggil taghut kerana dia dipuja. Taghut ni juga termasuk orang-orang yang
penguasa-penguasa yang sombong yang melampaui batas. Jadi sebab apa dia jadi melampaui batas? Sebab dia dipuja. Jadi lama-lama dia sombong, lama-lama dia rasa dia Tuhan. Macam Firaun tu lah, teruklah tu. Baik. Sebab itu pula diktator atau orang yang bersi maharaja lela kerana kekuasaan dinamakan sebagai taghiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala ketika menghantar Nabi Musa dan Firaun kepada Nabi Musa dan Firaun. Nabi Musa dan Harun kepada Firaun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri dan sifat Firaun ni. Apa dia? Taghutlah. Melampau. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu kepada Firaun kerana dia itu telah melampaui batas. Melampaui batas ni maksudnya apa? Maksudnya dia dah mengaku benda yang bukan milik dia. Dia dah buat benda yang Allah Ta'ala tak izinkan untuk dia. Itu maksud taghut. Itu maksud taghiyah. Okey. Lantaran itu dapatlah difahamkan bahawa orang yang taghin, yang akan masuk ke dalam neraka Jahannam, itu adalah orang yang hanya memperturutkan kemahuan sendiri. Tidak mahu menuruti aturan yang umum. Tidak mahu memakai peraturan Allah dan peraturan Rasul. Bila kita kata dia taghiyah, maksud dia melampau. Melampau macam mana? Tak tunduk, sombong. Tak tunduk macam mana? Tak tunduk kepada arahan Allah, tak tunduk kepada arahan Rasul. Dia hanya tunduk kepada arahan nafsu dia sendiri. Ya? Orang yang beriman memakai kitab Allah menjadi pedoman hidup. Namun orang yang taghin, itu kitab Allahnya ialah genggaman tinjunya. Dia hanya tengok genggaman tinju dia je lah. Kemarahan dia, keputusan dia, itu sahaja. Ibarat orang bermain bola di tanah lapang menurut aturan yang tertentu. Namun bagi dia peraturan itu tidak perlu. Kita main bola kan kena ada undang-undang baru boleh main betul. Bila pengadil tiup aja kita kena berhenti. Bila pengadil tiup baru boleh kita sepak. Ada peraturan. Tapi kalau ada orang jenis taghut kan, pemain yang jenis taghut, dia tak ikut peraturan pengadil, maka rosaklah permainan. Rosaklah permainan. Maka yang perlu ialah bola itu masuk walaupun dengan dihantar ke muka gawang dengan pistol di tangan dan bola itu di tangan kirinya. Main pakai pistol. Semua orang takut dengan dia. Jadi tak adil lah permainan itu, tak ada peraturan. Seluruh manusia mengatakan kemasukan bola cara demikian tidak sah. Namun dia sendiri mengatakan sah. Ni golongan yang taghut. Dia kata sah sebab dia pakai pistol. Sebab dihantarkannya sendiri dengan pistol. Orang seperti itulah dalam bahasa Arab disebut taghin. Maka orang yang tidak peduli peraturan Allah dan Rasul, hanya peraturan buatannya sendiri, orang seperti itulah yang tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Sama macam orang main bola tadi, permainan dia tak sah, dia kalah. Labisina fiha ahqaba. Mereka akan masuk ke dalam neraka itu untuk beberapa hukum. Satu hukum sama 80 tahun. Kalau ikut bahasa Arab, hukum ni 80 tahun. Dalam ayat 60 surah 18, dalam Al-Kahfi, ada dituliskan bahawa Nabi Musa mahu berjalan kaki walaupun sampai satu hukum. Dia tidak akan berhenti sebelum bertemu dengan guru yang dicarinya. Ini surah Kahfi yang kita baca malam Jumaat tu. Ada sebut Nabi Musa menyebutkan dia akan berjalan nak pergi jumpa dengan Khadir. Dia berjalan walaupun sampai satu hukum. Apa itu hukum? 80 tahun. Satu hukum sama dengan 80 tahun. Nabi Musa kata begitu bersungguhnya dia nak jumpa. Allah Ta'ala takdirkan tak sampailah dia berjalan pada tempoh tu, tapi berjumpalah. Maka terdapatlah erti satu hukum menurut orang Arab ialah sekitar 80 tahun. Sekarang dalam ayat ni bertemu kata jamak ataupun kata plural, iaitu ahqabah. Ahqabah. Labithina fiha ahqabah. Maksudnya lebih daripada 80 tahun lah. Berhukup-hukup. Maksudnya beberapa 80 tahun. Artinya akan menderitalah orang yang derhaka itu terpendam dalam neraka Jahannam berkali-kali 80 tahun. Atau sebagai ditafsirkan oleh Al-Qurtubi, kinayatan anit ta'bid. Beberapa 80 tahun tu maksudnya sebagai satu kata kiasan yang bermaksud selama-lamanya. Selama-lamanya. Berkekalan.
Bila telah masuk, payah akan keluar. Itulah golongan yang kufur kepada Tuhan, yang menganggap diri mereka boleh mencipta undang-undang sendiri dalam dunia. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Yang mana bila duduk dalam tu tak rasa sejuk dan tak rasa pun ada minuman. Kita ni tuan-tuan puasa rasa dahaga. Cukup 13 jam boleh minum. Azan maghrib boleh minum. Oh lega dapat boleh minum. Orang yang berada dalam neraka minum pun tak adalah panas. Tak ada rasa sejuk. Bila tak ada rasa sejuk, dia sinonim dengan dahaga lah. Panas ni, cuaca panas, sinonim dengan dahaga. Dapat minum nikmat. Tapi dalam neraka, dah lah tak rasa sejuk, rasa panas. Rasa panas menyelubungi. Dahaga yang teramat. Tetapi tak ada minuman, melainkan illa hamiman wa ghasaqa. Kecuali air yang mendidih dan air nanah. Tu je dalam neraka yang terlalu busuk. Tu dalam neraka tuan-tuan. Ya. Baik. Tentu haus tidak akan lepas kalau disuruh. Ya. Artinya bahawa segala minuman yang akan dapat menghilangkan dahaga tidak akan diberikan di sana kecuali air mendidih dan air luka. Tentu haus tidak akan lepas kalau yang disuruh minum ialah air mendidih. Air yang menggelegak, mencederakan mulut dan yang akan menghauskan, yang akan menghanguskan perut. Dan nanah atau air luka dalam, sebangsa mala yang mengalir dari tubuh mayat yang terlambat dikuburkan, itu pun bukan melepaskan haus melainkan menambah azab. Itulah yang boleh diminum oleh orang yang berada dalam neraka Allah. Jazaa'an wifaqa. Itulah balasan yang selari, balasan yang setimpal, balasan yang sesuai terhadap apa yang mereka lakukan dalam dunia ini. Artinya bahawasanya azab siksaan yang demikian pedihnya dan dahsyatnya adalah setimpal belaka dengan dosa yang telah dibuat selama hidup di dunia. Dosa kerana melanggar apa yang ditentukan oleh Allah, yang disuruh tidak dikerjakan, yang dilarang tidak dihentikan. Sesuailah dia kata. Allah Ta'ala kata ni azab yang sesuai untuk kamu sebab kamu dalam dunia macam ni. Sebab tu dalam neraka tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan beberapa kisah orang masuk neraka ni, mereka tak salahkan Allah pun. Mereka tak kata Allah tak sesuai lah, aku tak buat benda ni, tak ada. Sebaliknya mereka tahu Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tahu bahawasanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa ni, ya, orang-orang yang azab yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa ni sangat-sangat setimpal. Bahkan Allah Azza wa Jal menulis, mengarahkan malaikat untuk menulis dan membentangkan tulisan itu di hadapan orang-orang yang jahat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang bermaksud pada hari itu, pada hari di mana berlakunya kiamat, berlakunya hisab, akan diletakkan buku-buku catatan amal, dan kamu akan melihat orang-orang yang jahat itu, ya, akan ketakutan dengan apa yang ada dalam tu, dan mereka mengatakan, ya, alangkah binasanya kami, alangkah binasa, alangkah celakanya kami. Buku apa ni? Ni buku jenis apa ni? Kan? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang tidak meninggalkan benda kecil dan tak meninggalkan benda besar melainkan dia rakam semua sekali. Semuanya dirakamkan. Nak bagi tahu kat kita, Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak menzalimi kita. Sekali-kali tidak menzalimi kita. Yang ada di padang mahsyar ni tak ada zalim. Fa innahu la dhulma 'alaika al-yawm. Allah Taala sebut dalam hadis Tirmizi, sesungguhnya hari ini tidak ada kezaliman yang akan berlaku pada kamu. Yang ada apa dia? Yang ada keadilan, yang ada rahmat. Zalim tak ada. Bahkan Allah menyebut dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Taala kata, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Aku mengharamkan ke atas diri aku kezaliman. Tuhan tak zalim. Bila muncul di hari kiamat, tak ada yang dinamakan zalim. Yang ada rahmat, yang ada keadilan.
siapa yang dapat keadilan Allah, sebaliknya, siapa yang dapat keadilan Allah, sebahagiannya masuk ke dalam syurga Allah, sebahagiannya masuk dalam neraka Allah. Siapa yang dapat rahmat Allah, okey-okeylah dia masuk ke dalam syurga Allah. Baik. Bila masuk dalam syurga dengan keadilan pun bukanlah maksud keadilan tu maksud dia masuk syurga tu betul-betul kerana amalan dia. Sebenarnya kalau kita nak tengok amalan kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita nak tengok amalan kita sendiri ni, sebenarnya amalan kita pun taklah melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Tak layak pun sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala bagi rahmat. Sebab itu Nabi SAW kata, amalan kita ni sekali-kali tidak boleh menyelamatkan kita pun. Kalau betul ya Allah Ta'ala nak hitung ikut adil, kita masuk syurga pun kadang-kadang sekejap lah. Sembahyang tarawih pun setengah jam aja. Betul tak? Sembahyang tarawih pun setengah itu pun tak rasa tak larat dah. Patutnya masuk syurga untuk tarawih setengah jam je lah. Tapi nak masuk syurga selama-lamanya. Itu macam mana nak masuk syurga selama-lamanya? Dengan rahmat Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala memberikan rahmat, maka kita masuk ke dalam syurga tu lama. Baik. Kemudian, sehingga jalan mengelak daripada siksaan yang demikian itu, di akhirat tidak ada lagi. Kalau hendak mengelakkannya, maka kesempatan hanyalah ada selama ada di dunia ini juga. Kalau nak ambil kesempatan, nak ambil peluang, masa dalam dunia lah. Sebelum dunia ini berakhir, ambil peluang. Tapi kalau katakan dunia ni dah hancur, dunia ni dah berlakunya kiamat, maka dalam keadaan tu dah terlambat untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke dalam dunia. Baik. Kalau bukan dengan maksud agar hamba Allah dari sekarang jua mengelakkan azab yang seperti itu, tidaklah ada perlunya Allah menerangkannya dalam wahyu dari sekarang. So kita kena ambil pengajaran. Allah Ta'ala cerita siap-siap supaya ada perasaan takut. Supaya ada perasaan takut, dan takut itulah yang akan menjadikan manusia itu behave. Mencari undang-undang Allah, terikat dengan undang-undang Allah. Kerana pada hakikatnya, lebih mudah pada waktu hidup di dunia ini mengelak dari dosa daripada setelah akhirat mengelak dari neraka. Maksudnya apa? Hamka punya bahasa, lebih baik mengelak daripada dosa. Kerana nak mengelak daripada neraka tu susah. Bila kita dah berada di alam akhirat, tengok-tengok dapat neraka, na'udzubillah, nak mengelak daripada neraka tu susah. Baik mengelak daripada dosa dalam dunia lagi senang. Ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Taala sambung pada ayat selanjutnya. Diterangkan mengapa azab sebesar itu dan mengapa dikatakan siksaan yang demikian adalah azab yang setimpal. Sebab Tuhan kata ini azab yang setimpal. Tuhan menjelaskan, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka ni dalam dunia dulu tak percaya pun, tak harap pun yang mereka akan dihisap amalan. Bila sebut pasal neraka, mereka ketawakan. Bila sebut pasal neraka, mereka bermain-main, memperolok-olokkan. Maka Allah Ta'ala bagi betul-betulnya. Yang ni betul-betulnya. Berlaku keadaan pada kamu di mana kamu betul-betul terkena azab. Mereka tidak mempunyai harapan buat hari depan. Tak percaya dengan hari akhirat. Tak percaya akan dihitungkan amal. Mereka tidak percaya bahawa segala amalan baik ataupun buruk di dunia kelak akan diperhitungkan di hadapan di mahkamah ilahi. Oleh sebab itu, kalau mereka buat baik, bukanlah kerana mereka mengharapkan mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Dan kalau mereka berbuat jahat, tidaklah mereka percaya bahawa kejahatannya itu diketahui oleh Allah dan akan diberi siksaan setimpal. Habislah dunia hingga ini, tidak ada sambungannya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala sambung, wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar dusta. Bukan hanya sekadar tak beriman kepada akhirat, dah diberikan dengan ayat Al-Quran, mereka mendustakannya. Kalau disebut jamak ayatina, bukanlah satu ayat. Banyak ayat diberi. Hamka kata, banyak ayat diberi kepada orang-orang kafir ini. Banyak ayat, kemudian mereka tetap mendustakan. Dalam bahasa kita, menjadi ayat-ayat kami. Kata banyak. Ayat ada yang bererti tanda kebesaran Tuhan. Seumpama gerhana matahari, atau anak lahir ke dunia, kembar 4 dan lain-lainnya. Itu adalah ayat Allah. Itu tanda kebesaran Allah yang maha kuasa. Maka si tarin itu tidak mahu percaya kepada Allah, padahal tandanya sudah kelihatan.
Atau ada orang kaya tiba-tiba jatuh miskin, atau orang berpangkat sangat tinggi tiba-tiba jatuh tersungkur dari jabatannya. Itu pun ayat daripada Allah, tanda kebesaran Allah yang menaikkan dan menurunkan orang sekelip mata. Namun sitorin itu juga tidak mau insaf. Dan ayat pun boleh diertikan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah sejak dari Nuh sampai ke Muhammad. Sitorin juga tidak ambil peduli dengan ayat ataupun wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dan Al-Quran pun tersusun daripada 6,236 ayat. Itu pun tidak dipercayainya. Saat sekali ayat-ayat Allah itu didustakannya, atau dengan mulutnya, atau dengan perbuatannya, atau dengan munafiknya, percaya mulutnya, hatinya tidak. Ini sama sekali adalah mendustakan, sebenar-benar dusta kepada ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala kata, wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Setiap satu pun yang mereka lakukan, semua perkara, kami akan tulis dan kumpul di dalam kitab. Ya, ayat ni boleh diertikan dua lah. Pertama, tidaklah patut mereka mendustakan ayat Tuhan kerana semuanya telah tertulis dengan jelas dalam kitab. Allah Ta'ala sebut dalam kitab. Tak patut mereka dustakan. Ya. Kerana akal mereka, atau tidak patut mereka mendustakan kerana akal mereka yang murni atau yang dinamai sebagai fitrah tidak akan menolak kebenaran daripada Tuhan. Tuhan kata dapat azab yang setimpal. Sebab apa? Kami dah turunkan ayat, kamu dustakan. Dan ayat-ayat kami ini kami tulis siap-siap dalam kitab. Tak wajar untuk kamu dustakan, tapi tetap kamu dustakan. Maka dapatlah azab neraka yang setimpal untuk kamu. Hati nurani manusia tidak dapat menolak ayat-ayat Tuhan. Kerana dia telah terkumpul dalam kitab. Ayat Tuhan dah ada dalam kitab, iaitu kitab suci yang dibawa oleh nabi-nabi, atau kitab pada alam terbuka ini, sebagaimana yang dihuraikan dalam ayat yang ke-6 sampai ke-16 tadi. Kita dah bincang sebelum ni. Erti yang kedua ialah bahawa manusia tidak akan dapat mengelakkan diri daripada perhitungan Allah yang sangat teliti di akhirat. Sebab segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, buruk dan baik, semua telah tertulis dalam kitab di sisi Tuhan. So kitab ni kata Hamka ada dua makna. Bila Tuhan kata wa kulla syai'in ahsainahu kitabah, semua perkara kami telah sebutkan, kami telah kumpulkan dalam kitab, boleh maksudnya kitab tu bermaksud Al-Quran. Mereka dustakan ayat Tuhan, sedangkan Tuhan dah kumpulkan ayatnya dalam kitab. Mereka boleh baca dan semak, boleh kaji kebenarannya, tapi mereka tetap mendustakan. Ataupun kitab tu kitab amalan yang menghimpunkan amalan mereka yang mereka lakukan. Ya, baik. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang disebutkan sebagai kiraman katibin dalam surah Infitar ayat 11, ya, yang selalu menuliskan segala sesuatu yang telah diamalkan oleh manusia. Dan Allah Ta'ala kata fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Sekarang rasakan azab yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, yang dulu kamu dustakan, yang dulu kamu tak percaya, sekarang kamu dah kena. Rasakan, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu dalam neraka ni melainkan azab siksaan jua. Maksudnya azab neraka ni dia tak berhenti, tuan-tuan, selagi mana orang tu ada dalam neraka. Kalau kita terkena apa-apa yang menyakitkan, katalah satu orang terkena luka ke, satu orang terkena terkapit pintu ke, satu orang terpegang api ke, mula-mula rasa sakit. Tapi sakit tu lama-lama dia berkurang. Kan? Masa mula-mula kena tu terlompat-lompat lah kita. Kan, menjerit-jerit lah kita. Tapi bila dah lama-lama dia akan kurang. Tapi dalam neraka ni, tuan-tuan, dia tak kurang. Tuhan kata kalau kami nak tambah, kami tambah azab lagi. Jadi ini keadaan yang sangat menakutkan, keadaan yang sangat menggetarkan kita, menjadikan kita sentiasa kena beringat sebelum daripada kita mati ni, banyakkanlah amalan supaya kita dapat terlepas daripada azab neraka. Artinya bahawa sesampai di dalam neraka Jahannam itu, jangan mengharap azab akan dikurangi, melainkan sebaliknya lah yang akan terjadi, iaitu penambahan azab berlipat-lipat ganda dan terus menerus. Ada orang yang dengan semena-mena mencuba menggoncangkan kepercayaan Islam dengan menyebutkan bahawa ayat-ayat yang seperti ini adalah membuktikan bahawa Allah yang digambarkan oleh Islam itu adalah kejam.
Kan? Ada yang kata orang Islam punya Tuhan ni sifat dia kejam. Kejam apa? Itu adil lah tu, mana kejam pula. Kan? Dia kata Tuhan kami adalah Tuhan yang penyayang. Kan? Sebahagian daripada orang yang bukan Islam kadang disebut itu, dia kata Tuhan kami Tuhan penyayang. Kami punya Tuhan unconditional love. Kan? Tapi sebenarnya conditional. Mana ada rahmat Tuhan didapati dengan cara tidak bersyarat? Kristian yang mempromosikan love, Kristian yang mempromosikan cinta pun dia conditional juga. Mesti percaya Jesus mati di atas cross baru dapat rahmat, baru dapat salvation. Tu pun syarat juga. Orang Islam ni, Tuhan kita ada sifat rahmat, ada sifat marah, ada sifat mengampunkan, ada sifat memberi balasan kepada orang-orang, memberi balasan buruk kepada orang-orang yang jahat. Itulah keadilan, ya. Seorang Islam yang tidak mengerti serangan teratur yang tengah dilakukan oleh pemeluk agama lain kepada Islam untuk menggoncang iman kaum muslimin tidak dapat membantah tuduhan tersebut, lalu merasa pula kalau Allah itu kejam. Allah mana ada kejam? Apa yang dibagi itu setimpal. Apa yang dibagi itu sesuai. Padahal ayat-ayat seperti itu sangat memberikan bukti bahawa Allah tidak kejam. Kalau semata-mata kejam, tidaklah akan diperingatkannya kepada hamba-Nya dengan perantaraan Nabi-Nya. Agar hamba-hamba-Nya ingat keadaan azab itu supaya si hamba menjauhkan diri daripada dia. Dia macam Allah Ta'ala tak disamakan dengan makhluk. Tapi adakah kita nak kata kerajaan dalam dunia ni kejam? Kerana ada undang-undang, ada penjara, ada sebat dan seumpamanya. Kita kata tak kejam. Itu setimpal lah. Sebab undang-undang telah ditulis. Siapa yang buat benda ni akan dapat balasan ni. Siapa yang buat benda ni akan dapat balasan ni. Dan dia buat juga setelah dia tahu dia akan kena. Setelah dia tahu dia akan kena, dia buat juga. Menunjukkan itu bukan kejam. Dialah yang kejam pada diri dia. Kenapa dia buat benda tu? Kerana selama hidup di dunia inilah saat yang semudah-mudahnya untuk mengelakkan azab siksaan yang pedih itu. Samalah Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, benda ni jangan buat. Benda ni boleh buat. Benda ni kena buat. Dia tak buat. Tuhan bagi tahu siap-siap dalam Quran, kalau kamu tak buat benda ni, tak buat benda ni, ingkar benda ni, derhaka benda ni, neraka akan dapat pada kamu. Dia buat juga. Bukan Tuhan kejam. Tuhan bagi tahu awal dah. Ya? Maka sebab itu, dengan cara mengikuti pimpinan yang disampaikan Allah dan dibawa oleh Rasul-Rasul, Tuhan bagi tahu siap-siap, ikut yang tu, selamat. Ya, padahal sebelum azab neraka di akhirat kelak kali manusia telah menerima panjar azab sedikit di dunia ini juga. Tuhan bagi azab sikit untuk kita beringat. Tuhan bagi kita musibah sikit supaya kita beringat. Oh, kalau aku kena dalam dunia macam ni, di akhirat lagi dahsyat aku akan kena. Ya, misalnya azab kerana kusuk fikiran, kacau akal, tergoncang urat saraf dan sakit jiwa, yang semuanya itu berasal daripada sebab pelanggaran garis-garis yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi tuan-tuan, inilah serba sedikit yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya bincang dengan Datin Aliyah. Kita akan sambung semula pada bulan lepas daripada raya nantilah, lepas bulan Ramadan, insya-Allah. Dan insya-Allah kuliah kita ni kita akan buat 2 kali sebulan. Nanti saya akan bincang dengan Datin. Datin akan bagi tahulah kepada tuan-tuan yang nak ikut kelas tafsir ni. Kita akan bagi tahu bila nanti insya-Allah tarikhnya. Jadi ada soalan ke ataupun macam mana? Saya tengok kalau ada soalan. Oh, tak ada dalam chat box ni, tak ada soalan. Jemaah ada sesiapa yang nak direct dengan Prof? Tanya Prof. Jangan segan. Puasa ni mungkin orang tak fikir, tak larat nak fikir. Haja Ili ada apa-apa nak tanya? Belum datang lagi. Belum datang ni. Baik. Jadi insya-Allah raya kita 13 ya. InsyaAllah. Okey, nanti kita bincang mungkin ada satu sesi hujung bulan. Okey, insya-Allah nanti bagi tahu semula ya. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Ada doa penutup ke apa? Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha walhamdulillahi rabbil alamin.